Hello, Hello, Borak! Bersama saya Hisham. Dan saya Bill dalam podcast kita hari ini, Hello Borak. So kita dah hello, so lepas ni kita nak borak. So kita nak borak pasal apa, Hisham? Itulah saya rasa macam nak borak pasal benda yang ada kat badan kita lah. Ayo, Kan? sensitif ke? Sensitif tak? Kita takkan pergi ke terlalu sensitif. 99XXX ke? Itu risau. Apa badan-badan ni? Kan? Tak ada lah. Kita Scary Mary lah. Ya, kita nak cakap pasal mahkota kita. Mahkota? Ya. Ayo. Awak rasa awak ada mahkota tak? Krik, krik. Adalah, semua orang ada mahkota. Mahkota kat atas ke kat bawah? Kat atas lah. So kat bawah? Kat bawah pun ada juga. Setiap insan mempunyai mahkota ya. So please don't touch that. Please don't touch my mahkota. Faham. So bila kita cakap pasal mahkota tu, kita nak cakap pasal Pasal apa ni? rambut. Rambutan. Rambut. Yes. Bukan rambutan tapi rambut. So basically hari ni kita nak bercakap pasal rambut lah ni kan. Betul. So hopefully macam podcast hari ni, episod hari ni kita boleh share and macam get some benda-benda yang apa orang kata bermanfaat Bermanfaat untuk korang lah, tips-tips, apa-apa lah yang pasal kita cerita, and then kita juga nak have fun lah. Betul. Serius sangat kan, sebab kita orang pun bukannya pakar rambut pun, just borak-borak pasal benda ni. Sharing. Yes kan, so macam anda-anda kat luar sana lah kan, atau siapa yang sedang menonton atau dengar kan, ada tak macam rambut kejung, Kering, kontang, kan, rapuh macam. jangan mati rasa itu. Yes. Macam Rambut layu di pusara rambut tu. layu di pusara. Okay. So macam rambut Hisham lah, semua macam rambut dia pula apa? Kejung, keras, macam tsunami pun rambut dia memang akan survive. Basically rambut dia confirm survive. Tak, Walaupun kenapa kau bitter dengan aku, Bill? Ayo. I tak bitter, I just bagi tahu kenyataan. Tapi Fakta, rambut you pun nampak kejung. Hello. Bill. Kalau tornado datang pun nak baca kekal. Okay lah, tak apalah rambut dulu kita rambut kejung. Kan, So, kejung kita je. bahaskan benda tu. Yeah. So hopefully Sebab tu kita nak share ini. Yes. Kita nak share. So, So hopefully kita dapat apa macam bagi kita punya audience, bagi apa fun and juga some tips or anything lah yang best berkenaan dengan rambut ni lah. So basically itulah kita punya motif hari ni. alright. So untuk first isi kita hari ni, kita nak cakap pasal hair colour lah. Color? Hair colour. Apa tu? Ke colouring hair? Ke Sama water juga. color je? Water pencil je lah. Crayon je lah? So kalau macam bila kita cakap hair colour ni, macam Bill sendirilah. Kau ada tak macam pengalaman colour rambut? Ada. I ada pengalaman color rambut. Oh really? Yeah, Even macam sekarang pun rambut kau bercolour kan? Yes, even though sekarang pun rambut I bercolour semua. Cuba zoom in. Zoom Kan? the colour. Cantik dia colour dia. Dia macam colour macam Buka. Yes. Tapi ada kutu tak tu? Coy, Dah ada kutu sudah. apa tu kutu? So Bill, ceritalah sikit macam pasal journey kau. Asyik aku je kau. Macam tak pernah sok suci. Macam Tak tak ada. pernah colour rambut. Aku kan? haram di Coy. warna rambut ni. Tak boleh. Itu Pernah macam- tak you colour rambut you, Syam? Pernah lah. Aku Kan? pernah lah Of juga. course lah pernah. Alah, Dia selagi pula sok masih- suci. Virgin macam tu. Rambut dia pula virgin. Tak pernah disentuh. Ya, sebab macam alah masih muda kan. Even you yang umur 40 pun masih colour rambut. 40. Cara. So yalah, basically I rasa semua orang ada je yang pernah ada pengalaman colour rambut kan. Macam kita sendiri pun ada pengalaman jugalah. Macam I memang pernah colour rambut ever since I macam di tingkatan 3 kot. Wait, awal? Yes. Awal-awal dah rosak. Rosak, kau faham lah kan. Rebel. Nak jadi macam Avril Lavigne punya rambut kan time-time tu. Yelah, my first pengalaman tu kalau untuk colour tu I started dekat umur I like 15 years old. I form 3 kan. Macam zaman tu pun kawan-kawan semua macam quite ni juga. Tapi zaman tu yang beli kau tahu tak? Beli yang kotak-kotak yang kecil tu zaman dulu yang quality kau tahu tak berapa ringgit. Tapi apparently benda tu macam jadi juga tau, melekat juga. I tak tahu kalau ada jual lagi sekarang.
I remember like I beli macam RM2.90 time tu. Dia dalam kotak kecil, ada colour hijau lah, colour apalah kan. Macam-macam colour So kau lah. beli kat mana? Watson ke apa? No, back time that was like 2003 or 2004 kan, dekat area KK. Dia macam kedai-kedai runcit. Oh, kedai-kedai Aceh macam tu? Ya, kedai-kedai runcit. Dia tak ada kedai Aceh kat ni Sabah. Dia mau itu macam kedai-kedai runcit lah kita panggil. Okay, alright. Kampung-kampung ada jual. Even though kalau macam, yelah kedai-kedai macam tu, ada je jual-jual kan. Kita pun time tu masih budak lagi. I rasa time tu dah ada yang proper one kan. Tapi I ingatlah I beli yang kecil tu and then colour. Lepas tu tiba-tiba tu macam ada bercapuk sikit sini tak rata kan. Kena colour balik. So yelah basically I punya pengalaman tu daripada form 3 dah pernah try colour rambut because of peer pressure lah kan kita panggil kan, kawan-kawan ada yang bercolour-colour. Oh memang time tu pun circle you memang ada yang dah colour rambut I know right, macam scary Mary kan, dah 15 tahun tu dah macam, tapi I rasa sekarang pun But no judgmental. no judging girls, boys. Tapi kalau apa yang you pernah buat sepanjang hidup ni, ceritalah. Kalau apa? Okay, basically I rasa I pernah buat few colours. I rasa I pernah buat macam blonde tu kan. Okay. Macam bleach kuning betul. Orang tengok Ada tukar jadi Mak Saleh tak muka time tu? Ya, lepas ada tu tukar pakai bahasa contact lens biru. Ayo. Seram. Ada yang Hello Kitty punya tu ke? Takutlah Bil. Lepas tu pakai contact lens biru. Dia macam I'm from London. Confident. Kau rasa? So basically macam pengalaman I sendiri, ada few colours lah yang I try. Ada juga yang macam very macam I rasa macam wow saja lah try colour kan. So pada I macam colouring ni dari sudut I rasa tak ada masalah pun. Depends on individu, depends on apa masing-masing kan, nak colour tak colour terpulang sebenarnya. Kita pun tak menggalakkan, kita pun tak macam tak benda menghalang. ada yang macam benda ni macam terpulang kepada individu lah, tapi pada I dia adalah affected dia juga. Bila kita colour rambut ni, dia akan macam rambut kita akan rosak, kan kering, kontang macam rambut Isyam. Janganlah. Kan, you pun pernah buat colour kan. So basically mesti you faham apa yang setiap orang yang pernah colour rambut ni mesti dia akan faham. Mesti rambut kita tak ada macam original yang macam warna hitam yang baru tumbuh tu. Dia akan macam a bit rosak lah. So basically memang kena buat penjagaan rambut yang ni lah. Betul. Macam kalau I sendiri pun macam I sepanjang I rasa I start buat colour rambut tu a bit late lah. Macam kalau you like more dalam tingkatan macam tu kan. Kalau I after I umur like 20 macam tu baru I start untuk colour rambut lah. Because my parents is like very strict. Faham? That's why lah. Because that's normal typical Malay like macam dia tak ada typical. Bukanlah typical tapi mungkin pada I macam mana-mana pun macam even though macam daripada I punya family pun marah juga semua. Tapi bila kita besar macam itu adalah macam hak kita kan. Orang marah pun kita buat juga kan. Makin orang marah makin kita buat. Ya, lagi kita suka, lagi orang marah lagi kita suka. Lagi kita buat macam kan? tu. Macam so macam I start dengan my first colour yang ada colour blonde lah. Macam you juga colour blonde tu. Memang famous lah colour blonde yang macam silver tu. Kan ash colour merah. Memang I go extreme lah. Tapi bila lama-lama bila buat colour tu memang akan effect lah kan kita punya rambut. Macam yang cakap dia akan jadi macam kejong, keras. Tapi kan benda tu macam kita kena jaga lah sendiri. Betul. Macam kalau you kan apa warna favourite you? Ataupun you wish to have that colour? Mesti ada macam like you punya colour favourite. Macam I rasa lah kan macam pengalaman I macam dah banyak kali colour rambut and then even try a lot of macam different of type colour rambut. So for me for now lah di age ni I rasa I prefer macam colour yang very macam tak terang sangat lah. You know like kalau boleh brown. Like macam colour rambut sekarang ni pun dia ada highlight je. So basically dia macam colour brown and then dia ada highlight. So I tak go for like too terang-terang punya colour. Even though kalau lama-lama bila kita colour rambut kan makin lama dia akan makin light kan dia. I can macam tone down dia a bit into brown kalau I macam tu lah. Kalau I lah for now lah. Sebab I been there done that. Dah macam-macam colour yang try kan. Tapi for now I'm more into macam colour-colour yang macam tone yang lebih macam lebih more gelap sikit. Faham. Mungkin tu. Adakah itu sebab faktor umur? Mungkin juga. Mungkin juga insan kedua. Okay, kalau macam aku sendiri, kalau aku rasa mungkin aku nak, sebab aku ada macam thought macam nak main colour-colour yang striking macam neon. Yes, warna pink. Macam I sebelah benda-benda tu. Sebelah kelabu, sebelah warna karat.
Why not? Why not kan? You only live once. Hidup hanya sekali. Betul, hidup hanya sekali je. So, macam aku tu ingin nak buat cerita sebab aku tengok kawan-kawan kat office aku tu kan macam Ada je yang buat kan? ada je yang buat, especially macam Gen Z kan. Yes. Tapi macam kalau you sendiri kan, what do you think kalau kita nak colour rambut tu? Do you think like we need to have like some condition ataupun macam any tips sebelum kita nak colour rambut tu? Condition Untuk like macam kalau kita nak colour rambut ni, aku ingat nak colour rambut ni, aku rasa macam what will you like look first sebelum you decide untuk nak colour rambut? Kalau macam pandangan I, macam colour rambut ni depends on masing-masing. You nak macam mana kan. So and then terpulang lah benda tu. Kalau you tanya I macam dulu I memang macam ikut trend je lah. Nampak colour ni nak buat, nampak ni nak buat. So sekarang ni more into macam I cakap, basically I macam lebih kepada macam warna-warna macam yang tone gelap because mungkin berkesesuaian dengan umur kita. Tapi macam ni kalau muka orang tu Jawa tapi nak buat colour rainbow I rasa okey je, tak ada masalah pun kan. Tapi macam seram dia lah macam juga. confident je lah. Tapi macam kita cakap balik lah, it's up to you kan? Tapi tengoklah juga kesesuaian. Bagi I macam tengok kesesuaian muka juga. Tapi paling penting confident lah. Confident nombor satu. Ada je certain people yang dia just nak cuba je colour tu. Lepas tu lepas 2-3 hari tu dia macam hitamkan balik. Just macam nak macam kepuasan hati kan. And then pada I macam rambut ni dia akan tumbuh juga. So nanti dia tumbuh tu kita boleh potong yang rosak tu memang kita akan potong juga kan. So tapi at the same time macam I nak cakap sini macam kita just huraikan benda ni, experience kan. Galak tak galak tu kita tak boleh nak cakap because benda tu adalah personal. So kita hanya share based on apa yang kita pernah lalui, and I rasa orang luar dekat luar sana kan yang sedang dengar atau tengok pun mesti ada experience yang sama kan, yang pernah colour zaman-zaman dulu kan, so sekarang lebih tone kan. So macam tu lah. Tapi I rasa macam basic colour lah, kita sebut pasal basic colour rambut lah kan. Basic yang ada kan yang macam I rasa macam yang selalunya lah, ada colour black, brown kan, golden sikit, golden brown or blonde. Itu je lah, I rasa itu basic lah. Betul, kalau macam yang hardcore sikit tu macam I rasa consider basic, masuk juga colour merah kot. Merah macam merah bergandi macam tu. Macam bergandi macam tu. Boleh still merah, red brown macam tu kan. Still basic juga. Tapi kalau kita go for yang extreme tu macam hijau, purple yang very terang kan. Macam Billie Eilish. Yes, Billie Eilish. Yeah, I like Billie Eilish punya hair. Ada satu moment tu yang dia macam colour warna neon tu. Yeah, dia trend kan. So people pun nak try benda-benda macam tu. So colour rambut ni sebenarnya macam yelah personal. Terpulang kepada individu. Kalau nak bawa tu colour tu kan boleh je, yang penting confident level tu lah kan. Betul, confident level betul. So tinggi lah. Betul, sebab the main purpose bila orang colour rambut ni sebenarnya macam dia nak tunjuk like dia punya personality dia. Sebab bila you ada colour rambut ni, is somehow dia tunjuk like how you punya personality. Yeah, sometimes they build your confidence. Betul, juga. setuju. Bila I setuju gila. macam okay, macam tu kan. Macam baru kau macam yes. Macam yes. Libas 100 kali. Yes. So macam colouring ni pada I macam ada yang boleh buat kat salon, ada juga buat sendiri. Macam I basically I pun aja buat sendiri rambut kan, cuma sendiri ni macam a bit susah lah. Takut kena sini lah, ke sana lah kan, macam a bit messy lah, susah. And then outcome dia pun kadang-kadang okay, kadang-kadang ada macam tak rata kan, you kena dye lagi. So kalau you pergi salon tu lagi proper lah, ada orang yang tolong buatkan everything kan. Tapi macam saya cakap, basically benda ni macam individu. Nak pergi try salon pun boleh, nak try buat sendiri pun boleh, terpulang kepada anda. Ada juga orang yang macam kes-kes yang colour rambut sebab uban kan. Colour lah warna macam warna hitam, ada je sekarang pun ada colour yang macam yang I tahulah, dia colour brown tapi dia boleh menutup uban atau colour-colour lain macam tu lah. Even the ingredient also sekarang dah ada macam-macam kan. Betul, semakin maju semakin macam-macam lah. Even the type of the colour rambut juga also sekarang makin banyak. Ada yang I tahu kan, ada yang guna shampoo. Kan? Betul, dia ada jenis foam, ada jenis yang macam spray. Betul. From clay. Nowadays memang macam inclusivity. So kalau kau rasa macam kau nak buat nampak macam kau haram satu hari, kau just spray je rambut kau colour. Lepas tu kau cuci hilang. Lepas tu kau jadi halal temporary. Temporary macam tu. Kan? Betul. So regarding colour ni, I rasa it's
depends on individual lah, kan? Betul, individu. Terpulang kepada korang semua. Macam kita just share. So hopefully apa yang kita share hari ni macam tentang apa, color rambut tu boleh memberi manfaat lah. Boleh juga kalau macam nak apa, Cuba bukan nak macam lebih lanjut tu, kadang-kadang kalau macam I personally, I akan macam tengok kat Google kan. Oh ya, yeah, one more lupa nak cakap. Kalau korang nak tahu color rambut, even macam korang, kadang kita confuse kan, kita nak color rambut apa kan. Sebenarnya kalau korang nak tahu, sekarang kat TikTok korang boleh like ada filter untuk check korang punya color rambut. Betul ke? Betul. Oh, okay, I baru tahu benda ni. So macam kalau kau nak tengok muka korang, sama ada muka kau nampak rempit sesuai ataupun lah. Ataupun nampak macam budak-budak Damansara, kau boleh buka kat TikTok. Kau search je hair color analysis. So nanti bila kau search, kalau tak ada muka kau kat situ, then automatic macam ada color fill option. option. Sesuai atau tak. Macam kita boleh macam filter tu akan macam masukkan color rambut tu lah. Betul. Faham. Itulah cakap macam sekarang ni very macam teknologi sangat modern. Betul, kan, modern berbanding dulu. So sekarang tengoklah macam-macam yang boleh kita apa orang cakap gunakan dengan adanya dengan adanya teknologi ni kita teknologi gunakan yang modern kan. So that is the best thing lah, the best part of teknologi sebenarnya kan. Even though kita buat video ni pun menggunakan teknologi juga. Easy kan. So yelah, so sekarang ni I rasa color rambut tu dah macam okay lah kan, kita bincang-bincang, borak-borak kan. So I rasa kita nak pergi macam pasal hairstyling pula. Hairstyling. You tahu tak apa tu hairstyling? Buat-buat rambut. Yes. Betul ke? Ya, lebih kurang macam tu lah hairstyling ni. Basically hairstyling ni dia more into macam kita stylekan rambut kita kan. Rambut kita kan macam contoh kita dah mandi tu dia macam kosong je kan. Rambut straight. Keriting. Rambut asal kita. So biasanya pasal styling ni dia more into macam kita stylekan rambut lah. Kalau macam you tahu tak apa-apa pasal styling? Kalau hairstyling, kalau macam I sendiri I tahu pasal hairstyling tu, I think like sejak kita sekolah rendah kita dah diajar tentang hairstyling, especially from our parents. Tapi dulu macam to look good lah, to look good, presentable. That's why kita kena jaga kita punya, even jaga rambut, and kita juga kena jaga kita punya hairstyle. Untuk so benda tu like kita punya penampakan diri dekat public kan, personality kita, first impression kepada rambut anda kan, macam tu. Even kalau hairstyling pun sekarang dia macam-macam, dia mengikut revolusi masa. Betul kan. Lepas tu produk pun macam-macam sekarang di zaman sekarang ni. So basically macam lelaki lah kan, macam I sebab I rambut panjang, tapi I know je basic ni knowledge about apa lelaki punya styling kan. Macam produk macam yang kita tahu, macam you tahu produk apa yang kita ada. Kalau lelaki lah. Kalau lelaki basically yang kita tahu, yang I tahulah, kita ada pomade, kita ada clay, kita ada powder, kita ada spray rambut, gel, bermacam-macam lah. Sebab benda ni actually is depend on what type of rambut korang tau. Sebab sometimes rambut korang, kalau rambut korang jenis macam aku, kalau rambut aku ni jenis tak boleh pakai yang jenis pomade tau. Sebab kalau pomade dia jadi macam tak cantik kat aku punya. Pomade ke pomade? Ke format je? Format 3GP. Yes. Kalau macam kita pakai apa? Pomade tu untuk kita formatkan rambut tu. Okay, kau faham tak konsep dia? Aku faham. Kita pomade tu dia ambil daripada format. Format tu dia ambil jadikan pomade. Lepas tu jadi pomade? Tak. So maksud dia kau macam formatkan rambut tu. Betul. Lepas kau cuci rambut kan. So basically macam cuci rambut kan tak ada macam plan je. Kita dah keringkan hair dryer atau sometimes. Adakah itu salah silah dia? Macam mana nama pomade? Itulah pasal tadi tu. Pomade pun boleh. Pomade. So macam tu lah. Pak Mat je lah. Pak Mat Western. Betul. Macam kalau aku sendiri macam tu lah. Pakai pomade. Lepas tu pengaku memang tak sesuai lah. Sebab depends lah dengan kau punya rambut. Rasa kesesuaian. Macam I pun tak boleh pakai pomade. Oh really? Macam mana nak pakai pomade rambut yang panjang sini? Mana tahu kau nampak macam pomade ke mana macam tu. Macam kau nak Rihanna, macam kau tahu tak, macam high fashion ni, macam slick ke belakang tu. Kan, boleh je. Betul, boleh je. Boleh, why not kan? Kan?
Rasanya benda tu itulah kita kupas ni pun macam banyak juga benda yang sebenarnya pomade tu boleh juga untuk rambut panjang kan. Betul. Tengoklah mungkin kalau untuk catwalk ke untuk event tu mungkin ada juga kan stylist yang pakai benda tu kat belakang lah. Macam kalau you kan, apa yang you tahu pasal hairstyling, about like barang-barang hairstyling untuk perempuan? Kalau macam perempuan, so basically I pernah kerja salon dulu kan. I tahulah juga sedikit sebanyak macam perempuan ni dorang punya rambut basically yang paling basic lah dorang akan buat is either macam dorang straight kan ataupun dorang curl kan. Curl tu macam creeping kan, macam besar-besar ada wave macam tu kan. So selalunya dorang macam lelaki, dorang more into tools dorang. I rasa dorang untuk styling dorang akan pakai pomade, benda tu lah untuk buat macam any style of hair kan. Kalau macam perempuan dorang akan pakai tools, saya tengok macam contoh dia macam iron, betul kan iron? Iron baju tau. Okay. Bukan yang macam setrika baju tu. Dia iron yang kita panggil iron yang macam kita straight rambut tu. So sekiranya ada orang yang macam nak lebih rapi rambut dia, walaupun rambut dia dah lurus, dia nak macam lagi rapi, dia akan pakai tools tu lah. Or rambut dia keriting ke kan, dia nak luruskan dia, basically dia akan pakai tu. So kalau macam untuk nak lagi style untuk more into curl kan, dia akan pakai macam apa, kita panggil curler tu. Okay. Curler tu kan, so dia macam curler dan pemanas tu kita curl Okay. macam tu lah. So macam kalau I just nak tanya lah, kalau ada beza ke sebenarnya kalau macam contoh brand A ni mahal, brand B ni murah, adakah efek dia dekat rambut sama? I rasa dia sama je. It's just that the quality lah. Macam produk lelaki juga, pomade ke, gel ke, apa ke, dia setiap dia ada brand dia kan. Mungkin different texture tapi dia punya bukan different texture, dia hampir sama, cuma mungkin the quality lah kan. Macam iron kan ada yang harga mahal, ada harga murah. Mungkin dia sama je berfungsi dia untuk luruskan rambut je. Mungkin yang ni bila lagi mahal mungkin lagi cepat, lagi apa, tak tahulah kan. Tapi mesti akan ada perbezaan lah di antara tu bagi I lah. Kan, betul tak? Tapi kalau macam based on you punya pengalaman, sebab you kan pernah kerja salon kan, ada tak orang request untuk buat macam hairstyling pelik-pelik? Ada je. Ya, ada je. Contohnya macam mana? Styling pelik-pelik tu macam, styling pelik-pelik tu macam benda yang macam you bagi I gambar yang macam photoshoot yang untuk rambut tau. Macam kadang-kadang benda tu macam rambut tu pendek, so benda tu memerlukan extension yang macam, you faham tak? So macam expectation, macam kau datang macam, aku nak buat macam ni, contoh dia lah kan, tapi kau tunjuk pula gambar ni Kim Kardashian. Tapi kau tunjuk pula Kim Kardashian, tapi Bukan rambut kau ni pula Rosna Maharis. Tak adalah macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Macam kadang-kadang dia bagi benda yang macam macam mana jauh sangat ni Dik, macam mana aku nak buat ni kan. Jauh sangat cita-cita dia, tinggi sangat, menggunung. Tapi pada I tak ada masalah pun. Mungkin kadang-kadang orang macam they just macam they hope for that. Tapi kita kena be macam professional lah. Padahal apa-apa pun kita buat dalam dunia ni, kita kena be professional lah kan. So kiranya kan macam kalau rambut pendek, kita kena cakap, kita kena balas balik tu dengan cara profesional lah. Sorry, kalau macam rambut pendek, macam you cakap tadi tu, kalau dia nak dikasih panjang, macam mana nak buat? Selalunya kalau rambut ni yang I tahu dia extension tu lah, yang kita sambung rambut tu. Boleh extension boleh. Rambut sebenarnya boleh extension menggunakan human hair lah. Ada rambut macam asli tu kan. Adalah memang ada produk-produk tu nanti sambung je kat rambut orang tu. Is it like permanently ada kat situ ataupun macam dia boleh buka sebab dia hanya disambung saja. Itu first time ya? Ke aku seorang je baru tahu? Ke korang pun baru tahu? Seramai juga tahu benda tu. Tapi macam I macam sebab pasal rambut ni I sikit because I pernah kerja salon, macam adalah sikit advantage kat sana kan. Macam perempuan lah, mostly memang perempuan they willing to spend for hair. Tapi pada I untuk perempuan ni kepada semua perempuan lah kan, semua wanita separuh wanita boleh tak? Wanita berlonceng, janji ada wanita lah, tak kisahlah kan, yang janji berambut panjang, yang penting you fuh. Fuh. Janji macam ada rambut kan.
Apa dah nak cakap tadi tu? Tengok hilang dah hampa tu. Pada I tak kisahlah macam Tak kisahlah dia perempuan ke, perempuan dia- tulen ke, perempuan separuh ke. dia penjagaan rambut tu penting sebenarnya. And then pada I lah, this sorry to say macam bukanlah macam pada I, this is just macam sharing, macam kalau orang yang bertudung sekalipun, berhijab pun dia kena jaga rambut you. Kan? Betul tak? Betul. Walaupun macam rambut you tak nampak, you have to take care lah. Bukanlah I cakap you tak take care, I just macam cakap je kan. Macam sharing je. Yelah, Kena especially jaga. kalau nanti kau dah berlaki ke, bersuami ke, Yeah. takkanlah nanti macam bila buka tudung macam muka dia cantik tapi bau kepam nak macam mana tu. Betul. Walaupun you bertudung, you kena macam styling juga rambut kat dalam. Walaupun tak nampak. Dia macam ada ramai orang buat I rasa. Dia punya kepuasan diri kan. Betul? Kau macam kau tengok bertudung kan dalam tu curl. Kan? Kepuk-kepuk. Yang penting Dia neon. berkepuk-kepuk. No, colour neon. Ya. Dia berkepuk-kepuk. Macam Hisham kau tampar sekali muka dia kan. Berkepuk. Kenapa, Berhabuk-habuk. Terus susu, habislah susu mak. So yelah, pada I itu macam individu juga, hak individu. Tapi kita just macam, yelah walaupun you bertudung ke, tak bertudung ke, you kena jaga rambut. Laki perempuan I rasa tak terkecuali. Styling tu I rasa macam basic lah. Untuk kita nampak presentable, kita nampak good. Depends on event lah. Macam I personally, Setuju. macam Based on kalau I event dekat juga. rumah memang I takkan style rambut I. So ada kadang-kadang tapi jarang. Macam jarang lah I takkan style lah. Memang akan ikat ataupun I lepas biar je dia macam kering ke, kontang ke. Yelah kita buat lah perawatan tu kan. Tapi tak adalah styling ni kan more into macam kita pakai spray lah. Macam Bersiap. cantikkan dia. So basically kalau dekat rumah memang I macam just let my hair apa macam Free lah. Betul, freedom. sebab This is the sometimes time to get free. ya macam terbang. Dia macam Sebab kalau melayang. kita macam terlalu letakkan banyak benda dekat kita punya rambut, juga akan buat implikasi tau dekat kita punya rambut. So setuju, tak setiap masa lah kita kena styling. Sebab sometimes kita kena let our hair biarkan rambut kita bernafas. Bernafas dalam lumpur. Ya. Yes. So, bila kita cakap pasal hairstyling ni, aku sebenarnya macam ada gift dekat kau. Aku ada surprise dekat kau. Kenapa? Apa ni? I tak faham. Surprise gift. Kenapa? Aku sebab kau kan dah kawan lama dengan aku, so aku macam aku nak appreciate kau lah. Faham. Thank you lah. So sweet. So, Tapi I pun ada gift juga untuk you ni. Ya. kau kenapa tiba-tiba nak tiru aku? Kenalah. You bagi I gift, I pun bagi you gift. Oh, so tak nak Kita bagi kalah. gift each other. Ya. Dia memang konsep dia tak nak kalah. Faham kita. Kau bagi I 10,000, I bagi you 20,000. Okay. Lepas tu kau pula balas 30,000. Kan. Kau pula balas berbalas. Dia macam pantun macam tu. Balas berbalas lah. Okay, jap. Okay, kita this is for you, Bill. Walaupun Kenapa tak ada brand? No. Where's the brand? Hello. Dia brand dia biar Apa ni bagi I barang-barang tak ada brand ni? Yalah, benda tu tak I'm ada. materialistic je. Janganlah macam tu. Yang Tak adalah, penting gurau ikhlas je, dan- gurau je. Yang penting ikhlas daripada hati aku. hati sanubari kau. Ya, Dalam lubuk. dalam lubuk hatiku. Sedalam lubuk hatimu. Ya, bukan dalam dubur. Ada keikhlasan. Ya. Coy, yang tu kena censored je. So this is why you, Bill. Thank you lah susah-susah je. Yeah, Thank this you is very like macam much. sebagai Thank you tanda. Syam. Ni untuk sempurna first episode ke ni. Yeah, this is. Can't wait to buka ni. I'm Yeah, very macam excited. I hope you pun suka sangat-sangat. Yeah. So, boleh Of course lah akan suka apa-apa pun dia bagi. Ini bukan jenis materialistic. Tak kisahlah nak bagi apa. So kalau macam tu, I pun nak bagi you gift juga. Okay, aku tak sabar nak tahu. Yeah. Macam benda tu atas 1,000. Kalau tak, aku tak nak. Ayo, atas 1,000. Ya, aku tak She main. demand ya. Ya, she demand. Harus demand. Tada! Brand apa ni? Adalah. Apa ni? Eco Murah-murah Shop? je. No, ni Eco Shop. Okey lah, tu daripada tak ada. Okay lah, boleh lah ni. Oh my god. Eco Shop pun ni juga not bad. Baik juga kan? I banyak shopping kat barang-barang Eco Shop tau. No discrimination. Sorry. Yes. Sorry. Kan. Okay. So kita nak buka sama-sama ke kita Okay. punya gift ni? Buka sama Okay. Wah, kenapa Betul. macam ada bulu-bulu? Ya, aku rasa benda yang sama. Kau letak bulu kau ke dalam ni? Okay, 1, 2, 3. Oh my gosh. Oh my You God. read me. You boleh baca apa yang ini. Aku rasa kita ada macam otak yang sama lah, babe. Ayo. Sekejap, aku nak tahu dulu yang ni original ke kau bunuh orang ke kau Kenapa busuk?
No, hapak no. Busyuk kita macam tu. Busyuk. 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 Wow, thank you Laisha. Thank you, babe. So, okay. Jom, kita try pakai dulu. Kita kena tengok quality pakai, dia. kita kena pakai benda ni. Kita kena tengok macam mana rupa dia. Apa jadi dengan aku? Dia kena macam ni ke? Oh my god. Oh my god. This is high It looks fashion. good. This is high fashion. Yes. Like, you know, like, Yeah. Yeah. Pose. Dia macam wanita-wanita. Pose. Abe, jangan Abe. Babe, Jangan Abe, jangan. jangan. Babe, cantik ke rambut aku macam ni? Cantik. No, okay lah. Cantik sangat ni kau. Cantik kan? Itulah bila tengok macam dia macam-macam. Awak tak sesuai pula dengan rambut ni macam. Weh, kau macam Jennifer, apa? Bukan Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. Jadi lopak. Lopak siapa? Aku tak tahu. Jennifer Lopak. Jennifer Lopez. Okay, so... Okay, kita pakai betul-betul dulu. Okay. Thank you Laisha. Thank you juga, babe. Tapi rambut ni busuk Laisha. So Itulah, anda busuk. kat luar sana jangan macam biarkan rambut anda busuk tau. Ya, jangan Kena biarkan. rajin cuci. Ya, rajinkan Yo. mencuci. Okay. Apa ni? Okay, haircut kau ni macam tak kena sebenarnya. Ayo, kenapa pula dengan haircut ni? Kenapa macam ke depan, babe? Ke depan? Dia macam ke belakang ke? Ke dia kena... Belahan. Belahan dada. Belahan Dia dada. Ada belahan belah tengah kan. So, bila kita cakap pasal next benda ni kita nak cerita adalah cerita pasal haircut. Okay. Oh, haircut. So macam maksud kita dia tengok haircut tu macam potongan rambut potongan lah. rambut. Gunting rambut lah. Betul, rambut. Potongan rambut ni dia macam Siapa yang tak pernah gunting rambut ni dalam dunia ni? Aku Ada rasa tak orang yang tak pernah gunting rambut selama ni? Hmm? Ada tak orang yang tak pernah gunting rambut langsung? Aku rasa ada kot. Kan? Kucing. Ayo. Itu bukan rambut, tu bulu. Tahu je? Ya. Cringe. Aisyam. Cringe. Lawak kau tak menjadi. Okay. Sorry. Sorry nak lari. Sorry nak lari. Macam adalah macam orang apa? Macam No, kau main. Tutup mic atau tutup nanti tak dengar. Bukan, babe. Kau dah macam orang Hello? yang cawkit, no? Ayo. Yang No macam- mention. No name mention, No sorry. mention, no downgrading. Okay. So, Upgrading. Okay. Kita kembali kepada topik kita lah. kembali kepada Orang nak topik tengok kita. ni kan. Okay. Sebab dah baik sangat mengelamun ni bila Ya, dengan kau ni. sangat ni kita macam Okay. benda So, bila kita cakap pasal haircut ni, haircut pun bermacam-macam jenis. Yes. Kalau korang tahu haircut, ada yang ada apa medium fade lah, low fade lah, tapers Low cut lah. low cut, high cut lah. high cut, betul. So, bila macam haircut ni, macam aku sendiri, aku tak berani untuk mencuba haircut baru. Adalah pernah mencuba tapi ianya tak menjadi. Sebab kadang-kadang kan, kita rasa macam tengok. Gua ni kena benar, babe. Ya, betul. Yes. Sebab macam kadang-kadang kan, kalau aku buka Pinterest kan, aku tak macam cantiknya. Handsome lelaki ni buat rambut macam ni. Bila aku request, Betul, aku betul. nak macam mak lampir gila. Betul. So, Betul. that's why macam kalau aku sendiri, haircut tu sangat penting. Sebab kau kena tahu macam mana like, bentuk muka kau macam mana. Ya. Especially bentuk muka tu memang penting tau. Sebab kadang kalau Dia muka, sesuai tak sesuai. kalau kan? muka kau macam adudu, kau nak pula rambut macam, Aduh tu apa? kau tahu tak boy? Aku nak tengok lah, babe. Oh ya ke? Alah, lupa. Tak tengok hati sangat. Tak apalah. Apa bentuk kau pula? Bentuk kau pula bulan. Kau pula pun. Kepala kau, bentuk kau pula macam tu. Tapi kau pula request nak rambut macam Lee Min Ho. Ya. Macam mana tu? Dia macam tak kena. So, Ya, pada I dia tak kisah kita ni bentuk muka macam mana sekalipun. Yang penting kita kena bersesuaian. Sama juga macam colour rambut, Betul. styling tu. Pada I rambut ni kena macam ikut kepada masa, tema, semasa apa yang kau nak, mana nak pergi. Yang ikut kesesuaian lah. Semua ni it's all about macam kesesuaian tu paling penting. Inclusivity. Yeah. Yes. Keserasian. Keserasian. Dia macam duet. Macam kau nyanyi duet kan. Contoh dia kau nyanyi salahkan ku. Jangan salahkan ku. Kau nampak tak synchronize? Synchronize. So dia kena synchronize. Macam tu lah Sama juga macam rambut dengan muka. Kita punya bentuk muka tu macam
Salahkan ku. Jangan salahkan ku. Yes. Kenapa aku nak kat sana? Okay, so Bil, Yeah. kita sikit macam kau punya haircut tu daripada Kenapa kau. aku lagi? Akulah nak kena battle. Kenapa aku lagi yang kena cerita? Sebab Semua aku. Sebab kau lah Kau lah sumber inspirasi. kau sumber inspirasi. Sinabari setiap wanita dan lelaki di muka bumi. Gunalah Yes. sunset untuk tidak menjadi seperti ini. Ya, so kita baliklah bagi kita dah macam Okay, cepat Bil, ceritalah sikit pasal rambut kau buat haircut macam okay, macam kau kalau rambut I kan panjang ke apa basically ke? macam kalau I macam sejak dari lahir zaman apa? Ting 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 ting. Tak, kalau I macam zaman persekolahan tu memang I banyak rambut pendek lah kan. Rambut biasa, rambut lelaki yang kita potong kan, pendek, kemas. So after habis high school tu pun I still rambut pendek juga. So ada start bela rambut panjang, macam dia dipanjangkan. So dia panjang ni kan dia akan macam step by step tau. So bila dia turun tu dia akan macam jadi buruk dulu sikit. Macam kenapa macam ini? Macam sebelah semua tak kena kan. So dia ada part-part dia sampai dah dia panjang. Pada I lah. So I berambut panjang on off. On off. Okay. Ada pernah panjang, lepas tu pendek balik, super short, lepas tu panjang lagi balik, lepas tu so far yang ni paling lama lah kot panjang, just trim. So mostly orang pun macam Bil sesuai lah rambut panjang macam tu kan. I pun panjangkan je lah, okay je lah kot. Macam tu je lah. And you tak ada plan nak pendek kan? You ada Yelah, ada juga plan kan, tapi itulah, tak tahu lagi, tengoklah macam mana. So far okay je. Pada I rambut panjang, rambut pendek, macam kita cakap balik kan, dia depends on kesesuaian. Kalau sesuai lah kan. I tak ada masalah dengan rambut panjang, so far okay je. Okay. Macam tu je lah. Nice. Sebab kalau macam I sendiri daripada dulu, masa aku dulu. Sebab rambut aku ni jenis yang macam lurus tau, lurus panjang. So daripada dulu kalau aku buat rambut tu, dia akan jadi macam helmet. Kau tahu tak helmet? Potongan helmet yang macam bulat, macam cendawan. Faham? Cendawan Inochi. Cendawan Inochi. Kau pula memang cendawan. Lepas tu, Tumbuh selepas hujan. betul. Lepas tu bila dah macam meningkat remaja sikit, buatlah gaya-gaya yang macam rempit-rempit. Kau tahu yang macam Faham? nipis betul sini. betul. Dia macam nipis betul-betul. Nipis sekali. Ya, macam artis macam Kenapa kau panjang macam betul. nipis ni macam tu? Ya, lepas tu macam itulah kehidupan. Bila dah lama-lama sikit, barulah nak buat macam inspiration daripada K-pop Korea. Kau tahu Korea sekarang kan Yelah, dia macam mengikut trend lah zaman. Betul ikut zaman sebenarnya. Macam Bil kan, kau ada tak macam any haircut yang kau suka dan yang kau tak suka? Macam macam I personally, I pernah buat apa? Maksud dia untuk Macam, diri I ke? bukan, untuk maksudnya untuk siapa-siapa like macam Okay, I faham. I faham apa yang nak cakap. So macam kiranya I komen part perempuan, dia komen part lelaki. Boleh tak macam tu? boleh? Okay kan, lagi senang. Lagi senang, Tak ada betul. macam bersepah. Kau selalu bagi bersepah lah Syam. So aku tak ketentuan kata kau. Ketentuan. Kau tak tahu apa kau nak. Ya, apa aku nak hidup dan hidup aku pun aku tak tahu. Faham. So kita apa, I faham benda ni macam jenis rambut yang I tak suka dengan yang I suka macam tu kan. Betul. Boleh. So kalau macam tu kita go part macam I dululah. So I akan komen part perempuan lah. Okay. You take part lelaki. Baiklah. Walaupun aku tak lelaki sangat. Ya kan, walaupun kau separah. Okay, pada I macam untuk rambut perempuan yang I suka lah. Ni personally, orang lain-lain kan. Kalau I suka perempuan, kalau rambut perempuan tu yang panjang tapi dia ada layer. Dia ada layer macam tak adalah over layer. So kalau tak silap kita panggil dia long layer haircut. Dia macam panjang dia tapi dia ada layer-layer sikit. Okay, layer tu apa sebenarnya? Sebenarnya aku tak tahu apa maksud layer. Layer tu dia macam tingkat. Kan? Betul lah. Layer. Betul lah. Betul lah, layering is bertingkat. Cuma aku macam tak ada faham. macam instead of rambut kau macam straight je, so dia ada macam apa orang cakap? Ada potongan macam bertingkat. ya, macam rambut kau tu bernyawa. Rambut kau tu ada identity, ada karakter. Rambut tu kan ada karakter babe. Macam dia ada macam So apa nama dia tadi? tak silap I, long layer haircut. So maksud dia rambut panjang, perempuan rambut panjang, and then dia ada layer-layer lah, tapi dia tak ada lah mungkin layering yang terlalu layer, just long and Just layer. nice lah. Yes. Kalau I suka tengok perempuan yang berambut macam tu.
And then diorang kena styling dia, it's either styling or not, itu macam individu. Tapi pada I suka tengok perempuan yang berambut panjang lah kalau I lah. Ya, bukan Pontianak tau, bukan hantu ke, I suka yang Kan macam ni kalau Pontianak boleh buat layer, kan? mesti cantik. Kau rasa lepas tu colour blonde. Lepas tu Lepas tu lepas rambut dia. lepas tu kau tak tahu nak takut ke nak gelak macam tu kan. Kan? So kalau pada I lah, kalau part yang I suka tu macam tu. Tapi kalau yang I tak suka itu tak ada satu trend yang macam sebelah sini tu macam shave, yang botak tu sebelah je. Macam kita panggil, I tak silap I macam apa? Shave, half shave kot. Half korang mesti shave. pernah tahu trend-trend tu kan, macam yang dia rambut panjang semua, tapi tiba-tiba sini ni macam botak, macam kena lay pula, macam kena macam shave. Tengok macam Kau dah kena apanya macam punya. Ya apa? Kau faham tak macam kau mungkin kau nak tolong orang gunting rambut, kau macam tershave, macam terseparuh kan. Pasal kau macam cantik pula. Ya, Biar cantik pula. Lepas tu kau pula pergi hari raya. Lepas tu pakcik tu pula, kenapa dia? Salah potong ke? Masa kau pula balik Kelantan. Ya, kau pula balik ke rumah beraya, balik kampung beraya dengan rambut macam tu kan. Lepas tu, ataupun kau jalan-jalan orang macam macam tu kan. What do you expect? Memanglah orang akan nampak benda tu macam weird, tapi dia style lah. Tapi kalau kau Rihanna, ada macam Rihanna punya style tu, ingat tak ada nama dia? I rasa because Rihanna punya influence kot. Kalau Macam kau Rihanna ke macam kan. betul-betul. That's why kita cakap, kita back to like, it's all about how your carry, you punya muka, Karakter. Kalau you macam selebriti ke, you ada, kebetulan you ada apa, lakonan yang perlukan kau membotakkan rambut kau walaupun kau wanita kan, kita boleh accept lah. Ataupun mungkin kau seorang penyanyi, ada video klip yang memainkan kau karakter yang macam Betul. mungkin ni lah. Tapi it's fashion, so kalau orang nak ikut tak ada masalah, tak ada masalah pun. Tapi depends lah, tengok macam mana kan benda tu, penerimaan orang tu mungkin kadang-kadang susah sikit. Betul. Macam kau Isham, Kalau ada rambut yang lelaki yang kau suka dan kau tak suka. Dislike. Okay, kalau aku And like. and share Like and share. and subscribe. Okay, so kita mula dengan like lah dulu. Okay, kita Rambut like. and like. So kalau aku suka dia, nama dia French crop. I think it was Ayo, kau pula crop top bukan ke? bukan crop topnya. Bukan crop top ya. It's French crop. French crop. Okay, I macam tahu tak tahu macam mana sebenarnya jenis French crop tu actually dia macam famous like 2 years back ke, ataupun I think 2 years back, bila macam orang buat rambut yang macam sangat pendek. Sorry. Rambut dia pendek and then dia macam dia akan macam buat macam dia macam ni layer. drag. You used to call me. Yes. Betul. Call me macam tahu. Yes. Nicki Minaj. Nicki Minaj, yes, macam tu. So, Nicki Minaj. betul. So, I rasa Minaj. Okay, you rasa? Sorry, like Lori. Sorry, lah. You rasa? So, I rasa Ella suka macam tu sebab Rasa? Ella suka. Kau cakap macam tu, babe. Ella suka. Era suka rambut crop top. Era nak rambut macam crop top. Rambut macam top. baju gitu. Yeah, French crop. Okay, berbalik kepada tu, French crop lah. You suka style macam tu. Memang I suka gila sebab I even pernah try buat French crop, Tapi tak sesuai. but it's not sesuai dengan muka aku. Yeah, dia jadi macam bulan. Bulan ada rambut. macam ikan. Oh. Dia jadi ikan apa, babe? Ikan kembung. Ikan kontrol. Ikan tongkol. Tongkol, coy. Ikan tongkol. Faham? Itulah cakap berbalik kepada rambut ni sebenarnya dia macam tengok kepada kesesuaian masing-masing kan. Betul. Dia kena kau pula nak French crop. French crop. Lepas tu dah siap, bang aku nak macam pergi barbershop kan. I nak yang macam French crop. Macam ni bagi tengok gambar. Okay. Lepas tu siap lah tu. Abang tu memang dah buat French crop pun. Betul. Lepas tu ujung-ujung kau nampak ikan kat dalam cermin tu. Ikan kekek kan.
So pada I tak ada masalah. Confident macam balik tu kan. Yeah. Confident. Tapi dia ada tak pengalaman yang macam you potong rambut, lepas tu you tak suka kan, you tengok kat cermin tu, tak siap lagi tau, tapi muka you dah berubah tu macam yang macam ni macam tu kan. Aku pernah, I think most of men also pernah rasa benda Yeah, tu bila macam dia minta lain tapi jadi lain benda tu. especially kalau kau pergi dekat kedai rambut yang kau tak pernah pergi, memang kau akan rasa macam anxiety gila. Kenapa tiba-tiba macam muka aku dah macam jadi ikan. So aku macam tu lah aku pun buat French crop. Lepas bila after that tengok macam kenapa muka aku macam ni bah. Lepas aku macam kenapa okey ni? je lah. Okey je lah. Bila lama-lama tu macam langgar je. Kita langgar je. Lepas tu semua orang mesti pernah mengalami. orang cakap kalau tak tahu, kita tak cuba, kita tak tahu macam mana. Dan kita baru tahu standard. So once kita dah tahu benda tu macam okay, just forget it. Memang Just kita forget tak sesuai, it. kan? Setuju. So macam apa tu orang cakap pengalaman lah. Dah pernah potong rambut macam tu, dah tahu nampak macam ikan, so janganlah potong lagi. Aku rasa kalau French crop tu dia sesuai untuk orang yang muka Empat segi kot. 4 segi Kan? yang bujur. So macam kalau yang aku tak suka, itu yang aku suka kan. Kalau yang aku tak suka is orang panggil tu adalah mohawk. Mohawk kan? Mohawk, tahu. Dia macam rambut mohawk. Ya, mohawk tu Dia macam yang sebelah ni botak, sebelah ni botak. ini macam kosong, kau tahu tak yang kosong Licin tu. Licin. Lepas tu dia pun kau ada satu kat situ. Kan macam punk punya style tu. Punk tu. But no judgmental. Yeah, it's boleh up to je. you. Boleh je. But Siapa it just boleh nak. I tak suka that kind of style because I rasa macam Ikan. Macam ikan juga. tu macam ikan jerung, babe. Tapi lah, itulah buat rambut macam ni macam ni kena tengok lah. Macam mungkin kalau you time tu you tengah berlakon dalam filem gangster ke. Betul, setuju. Gangster 15 ke. Apa lagi? Gangster Ria ke. Gangster ada yang sempit ke. Lain lah. Itu sesuai lah. Gangster Rina ke. Ni kalau tiba-tiba kau pergi dekat pavilion kau buat rambut macam tu, kau tak betul. keseram orang Ataupun ingat kau pergi raya. Berbalik pada tu. Ya. Orang macam kau dah kenapa? Rambut kau macam So people will judge, tapi yelah kita macam nak tutup mulut orang kan susah. That's why lah I cakap macam mungkin kalau rambut tu macam you ada karakter atau ada yang berkaitan dengan kerja tu mungkin okay lah kot. Tapi kalau nak buat as a daily hair, tapi still terpulang pada individu. Kalau you guys rasa you suka, you boleh carry, you tak kisah, it's up to you. betul. It's up to you guys. Buat je. Yang kena cacinya kau. Yeah. Ke kita orang. Yes. Yang dihina tu siapa? Kau. Kau dan kau dan kau. Dan kau. Dan kau. Sebab dulu kau pernah buat. Kau pernah buat French tu kau jadi ikan. Ya. Yang hina tu kau. Ya, betul. Kalau macam tu. boleh nak erase that point of my life. Rasa macam keji. Kalau ada button delete memory tu. Dia macam delete. Delete. Dia macam tak pernah wujud pun dalam memory aku. Macam delete. Macam tu kan. Okey lah, tak apa membuang masa lagi. Kita nak macam Macam pun buat macam ni macam ucapan sekolah membuang masa terasa ada pula masa. Okay. Of course ada masa. So kita nak teruskan macam ni still part about apa tadi kita pasal cutting lah kan, atau styling, cutting, whatever lah. Coloring kan, kita dah bincang benda tu, kupas-kupas sikit. So pada I nak tanya you, okay, this is like soalan macam dalam Malaysia punya selebriti lelaki. Okay, I nak jawab perempuan, you jawab lelaki lah. Ke you nak jawab perempuan? I jawab lelaki lah. Okay, lelaki lah kan. So I nak tanya you untuk macam kita punya selebriti or artis dekat Malaysia ni, macam untuk lelaki, rambut siapa yang you macam paling macam love? Style yang lelaki lah, pelakon atau selebriti yang macam you suka. Kalau You lelaki suka macam sesuai dengan muka dia nampak macam presentable, nice. Yang penting you suka lah. tapi bukan suka mempunyai badan tu kan. No. Kau jangan ya. Okay. Jangan. Kalau Kau nak ni jadi penyondol seterusnya. janganlah. Rampas merampas. Okey je. Rampas Okey je merampas. condominium Okey je. Condominium I pun free. Kan. Ada 18 condominium. Okey dah. Okey dah. Okey dah. So okay, macam- untuk selebriti or artis lelaki yang you rasa macam banyak-banyak selebriti dekat Malaysia ni lelaki yang memang you rasa dia mempunyai rambut yang macam cantik and sesuai dengan dia look dia. Aku rasa untuk lelaki sebenarnya because I tak tengok sangat artis Melayu, Malaysia especially. Tapi I rasa Kita Malaysia lah, tak nak pergi luar. Okey lah. Malaysia je yang Okey. paling kau rasa paling okey lah among dorang. Tak adalah macam Sean Lee kot.
Wow. Yes. Yes. Sebab dia nampak kemas and dia macam berani menggayakan dia punya rambut juga sebenarnya. Okay. I rasa dia okay. Dia macam Korean look. Dia Korean look. So I rasa macam sangat cute dengan dia. Sangat kena dengan dia. Faham. Okay. Faham Sean Lee? Ya, kalau macam you? Sean Lee. So Sean Lee, if you watching this, dia kata rambut you dapat anugerah tau. Dia bagi dia lah. Bagi Betul. dia je. Bagi dia rasa I, rambut you paling Rambut you sangat cantik. I admire dia you. macam adore. Okay, kalau macam macam I actually kan, I suka rambut Fazura. Wow. Tentu, yes. I rasa dia di zaman dia ada rambut and karakter dia and muka dia macam. Tapi itulah because of dia dah bertudung sekarang kan. Dulu tu memang waktu dia free hair tu, I rasa dia antara artis dalam Malaysia ni yang macam mempunyai rambut yang love. Dia memang tahu apa dia buat dengan rambut dia. Sesuai lah. Dengan muka, karakter and everything lah. Betul, Fazura sangat cantik. Ya, dia sangat dia macam Ya Allah. letak saja macam tu je. Dia macam kau duduk, kau bangun tidur pun kau cantik. Ya, cantik. Faham kan? Ya, faham. Macam kau diam pun kau cantik. Kau menangis pun kau cantik. Yeah, and then rambut dia on point. Dia always macam cantik je. Macam pada I lah, itulah. Tapi since dia dah bertudung, I rasa okay, dulu she's the queen lah. So, sekarang dia dah bertudung kan. So, kita just respect lah. Betul. I think dia still macam, I rasa dekat rumah rambut dia masih love. Masih love lagi. Masih libas lagi tu. Masih lagi libas 800,000 juta kali viewers. Macam tu. Walaupun dia bertudung kan, I rasa dia still mungkin dekat rumah dia still menggayakan untuk suami dia. Betul. Kan? Takkanlah macam Fatah dia. Amin kot. Yes. Kau rasa. Libas lah. Libas atas kaki. So pada time tu lah, I rasa dia ada rambut yang paling cantik lah. Yang paling cantik. Tapi, so just sekarang punya, yang present ni, I rasa Emilia Andrewson. Wow, I love her. Because dia punya rambut tebal kan. Cantik. Dia pun macam ada styling. Dia pun berani juga. Dia pun berani juga. Dia Gen Z kan. Yes, and the hair is it's giving. For now. Okay. So, nampaknya colour pun dah. Yeah. Hairstyling pun dah. Kan kau sampai haircut pun dah. Haircut kau sampai nampak macam ikan. Kau bayangkan dah semua ni dah ni. So I think kita dah rambut semua dah cantik apa semua betul. pun takkanlah kita tak jaga pula kan. Kita jadi rambut macam kau nya. Ya. Kan rambut macam kau. Kan rambut macam kau. Hina. Ya, hina. Keji. Rambut kau keji. Ella rasa Ella keji. Ya, keji-rinalization. So kalau kita nak dah rambut cantik dah kalau rambut. Ni sebab kita kena jaga rambut. Yes. Kau jangan biarkan apa? Kau jangan biarkan macam ni? Jangan. Pasal apa? Dia cakap, takkan mati rambutku, yang ada hanyalah kejung. Kau faham tak? Dia walaupun rambut tu tak mati lagi, rambut tu kejung, dia still ada harapan, Dek. Betul. Dia still ada harapan untuk berlari rambut tu, untuk menyertai Olimpik. Rambut kau pula berlari-lari. Kan? Dia ada harapan lah, instead of dia kejung. So dia ada harapan. Masih ada harapan. Masih ada harapan. Masih ada sinar. Macam Bill cerita sikit. Sinar. Okay. Cerita apa pula ni? Cerita Bill. Pasal tips nak jaga rambut macam mana. Kita share sikit dengan orang tu. Basic je lah. Basic. Yang I tahu, yang I kerja. So basic knowledge yang selama I hidup ni lah kan. Basic knowledge. Untuk tips penjagaan rambut ni dia simple je. Kalau macam rambut anda yang normal, tak pernah color, tak pernah ni, yang paling penting you have to cuci lah kan. Betul. Cuci tu kena ni once, jangan cuci 2 bulan sekali atau 2 tahun sekali kan. Cucilah, rajinlah cuci rambut. Once rambut tu macam berminyak, kenalah cuci. And then kalau nak letak perapi, conditioner macam tu, bolehlah letak kan. Just macam tu maintain dia. Itu macam basic. Perapi tu berapa kali sekali kita nak kena letak tu? Hari-hari ke apa? Macam I rasa perapi tu tak boleh selalu lah. Oh really? Conditioner tu I rasa pakai dalam, contohlah pada I, kalau I setiap kali I cuci, I letak conditioner, kadang-kadang tak letak. Tapi kalau I ni yang basic lah, yang tak ada kerosakan, rambut masih okey tu, I rasa you just cuci, letak conditioner sikit. Lepas tu biarlah 2-3 minit kan, sambil you basuh. Sebab kita kalau kita letak terlalu banyak ataupun terlalu kerap, dia boleh clog kita punya hair dekat. Itu I tak tahu. Itu I tak tahu, itu lebih pada pakar lah. Tapi I rasa ini adalah tips yang biasa je, basic.
So untuk kalau macam rambut yang dah macam apa, dah tak virgin, rambut dah yang macam dah rosak-rosak, dah macam banyak sangat buat apa, bukan rawatan, apa tu? Terlalu buat banyak Ya, benda lah dekat your pendedahan. hairs. Ya, Aha. terlalu banyak pendedahan kat rambut. Macam kena curl lah, kena dye lah, benda tu kan macam panas kan, benda tu akan macam hit your hair or macam merosakkan rambut you. Dia akan merosakkan DNA molekul di dalam kau DNA, punya DNA salmon dalam rambut tu. salmon. Naughty. Yes, and yes. Ya, betul macam So bila balik-balik tu macam pada I untuk rambut yang macam yang dah rosak tu, basically lagilah kena buat penjagaan rapi. Sama ada you nak buat kat rumah boleh, you nak pergi salon pun boleh. Basically macam kena steam rambut tu dengan treatment kan. You pernah dengar tak treatment keratin? pernah. Ke keratin? Ke Katrina? Katrina Rose. Yes. Boleh je lah babe apa Treatment asal kau Katrina. asal kau happy. Dia kita panggil free keratin kot, keratin treatment. Itu pun salah satu treatment yang orang rasa tengah famous, boleh membantu apa macam melembutkan dan mengembalikan keremajaan rambut anda. Betul. Itu. Even like for tips kalau orang yang bertudung, yang I dengar lah orang cakap kalau bertudung ni kita make sure sebelum nak pakai tudung, after mandi kita keringkan betul-betul dulu rambut kita. Yes. Sebab kadang-kadang kalau kita terus pakai, and then memang you akan bau hamis. Bau ikan. Bau bacang. Bau bacang. Bau bacang je lah. So kalau korang tu lepas tu janganlah tak rajin pula nak keringkan rambut kan. Lepas betul. tu orang cakap kalau perempuan ni kalau pakai head scarf apa yang macam tu kan, itu pun tak elok sangat kalau terlalu ketat, sebab bila terlalu ketat mungkin dia akan bagi pressure dekat you punya tu, dekat kepala you, and mungkin you boleh jadi pening juga. So benda-benda macam ni Migraine lah. Migraine. Lepas tu boleh MC. MC pula 50 hari. Ya. Kau rasa Kalau kau nak MC, kau kena ikat lah bagi migraine. Bangun pagi tu macam, kenapa ni? Sakit kepala lah. Lepas tu dia cakap kenapa? Lepas tu doktor cakap kenapa rasa kau? macam ni lah, Isya macam bergegar. Kan? Macam gempa bumi ke ni? Macam Tak, lepas tu kalau doktor pula, cakap okay. I'm not feeling well today. Yes. MC. due to migraine. Yes. Macam I personally, I jenis yang kalau rambut semua buat benda tu kan, I memang pernah berada di tahap yang rambut ni macam, kau faham tak, macam ni apa? Bulu biri-biri ke? Kawan nak cakap. Sally, I ingat you tahu, you pernah cakap dengan I macam, Bil apa ni? Budak office macam, dia kata macam biri-biri lah rambut kau, dia punya tekstur kau rasa, dia sampai tahap yang macam putus tu. Bila cuci dia putus, dia kering. Because kita dah terlampau macam, touch our hair, kita buat macam-macam, benda kat rambut kan, so dia akan rosak. So personally, I sendiri pernah berada di tempat tu, pengalaman I. So memang produk-produk ni memang membantu juga. Walaupun kadang-kadang macam kita macam, kau ni saja je nak lakukan produk kau ke kan. Kau iklan pula, pakai iklan dekat TV tu memang dah rambut yang cantik, muka yang cantik kan. Tapi to be honest, memang ada produk yang memang berkesan. Pada I kan. Macam I sendiri pernah mengalami tu, I pakai treatment every day. And then rambut I, surprisingly dia jadi bagus tau. Every day I buat pakai treatment tu. So lepas tu macam I cakap tadi lah, kita ada treatment, kita ada serum, kita ada apa lagi sekarang? Sama sekarang ni? Ya macam-macam lah. Hair mask lah, hair conditioner lah, apa lagi? Yelah conditioner pun membantu juga kan? Ya, air conditioner, aircon. Kita letak aircon kat rambut kita setiap hari supaya dia macam lembut balik kan. Kita ada apa lagi ya? Kita even ada suplemen. I pernah makan juga suplemen macam biotin kan. I don't know how it works, tapi dia adalah macam proven lah, clinical proven orang katakan. So macam walaupun kita dah berada di tahap tu, kita kena ada usaha. Kita jangan malas usaha, jangan biarkan rambut kita macam bulu biri-biri. Macam rambut. Ya, ataupun hantu Kak Lima kan. So itulah basically kena jaga rambut. Tips tu macam kita bukanlah pakar kan. So pada kita share je, and then based on pengalaman macam I cakap tadi, rambut I rosak, I try and error, try and tiba-tiba dia berhasil, berkesan. So pada I okay lah.
So kalau korang kadang-kadang sekarang kita macam dah maju and very macam technology modern semua, everything you can Google or you can go macam go to salon, ask kan, I juga masalah ni, kenapa ni macam ni, rambut I ni, macam tu. And then ada juga yang bermasalah macam contoh dia rambut yang macam kita tak botak tengah ataupun botak, rambut tu macam makin tu makin menghilang, macam menghilang, macam kau menghilang. Ya, makin lama macam macam signal internet. Ataupun signal handphone. Sekejap ada, sekejap tak ada, rambut tu dah start gugur, botak, and then rambut tu tak boleh tumbuh tau. Ada yang orang mengalami masalah-masalah macam tu kan, yang I pernah tahulah. So pada I rambut macam tu pun macam, yelah it's a hair, macam it's up to you. Kalau you macam perempuan, you okay dengan rambut you botak kan, it's up to you, okay je. Tapi ada jugalah rawatan yang I pernah dengar tu, kita boleh tanam rambut. Boleh rambut tu boleh tanam semula. So itu macam kena pergi buat rawatan pakar, and you kena cari sos yang betul lah kan. So I think dia ada nak tambah tak? Itu je lah for now kan. Ya. Bagus. Yang penting korang kena enjoy. Ya, korang kena enjoy, korang kena gelak. I hope we macam berjaya lah buat korang gelak ke, atau ada knowledge ke kan. I think I hope so. And then hope you guys can macam subscribe this video, and then follow our platform yang ada dekat apa, Instagram, TikTok dengan YouTube. And then dia punya username sama je semua, Hello Borak. So follow lah, tekan button yang kat bawah tu. Nanti tekan lonceng tu, tekan subscribe di bawah tu, subscribe. Tekan wanita berlonceng. Yes. Ting, you tekan, tak salah. Free je. Kan, support kita orang. So bila you guys follow pun automatically benda-benda yang you dah follow, so notification akan dapat kepada you bila ada video yang baru. Tak payah you nak search kan. And then follow kita orang, support. Kita orang pun baru nak start kan. Hopefully dia punya main thing is kita nak enjoy sama-sama. Macam itulah. Okay. So itu saja. It's a wrap. Cool rap. Cuba rap sikit. Cool rap.